Malaysia ada banyak airport. Ada international, ada domestik. Apa beza airport-airport ni? Dari segi fasiliti airport-airport ni banyak tak beza? KLIA tu consider airport yang macam mana? Lepas tu kalau kita handling, kita bawa kapal terbang narrow body dan kapal terbang wide body, apa beza dua tu? Dari segi responsif atau tak, mana lagi responsif antara narrow body dengan wide body? Macam mana promotion tu berlaku dalam sesebuah airlines tu? Pastikan kami bertiga bincang tentang hal ni. Dan kalau kau perasan dekat kawasan Southeast Asia lah, ada banyak airport kan. Kita ada pergi airport yang macam antara airport yang international macam Langkawi, KLIA kan. Betul. Kalau dalam Malaysia lah selain tu Kuching. Dalam masa yang sama ada yang airport yang bukan international airport lah. Misalnya Kota Baru, masa Terengganu sebelum dulu sekali-sekala kan? International. Haji international lah sekejap. So kita contoh dari macam segi tu Alostar pun international juga lah kira. Ya, sekejap international sekali-sekala. So okay, 747 airport ni ada yang international, ada yang kira bukan. So airport ni ada jenis-jenis airport ke? Mana basic, mana yang kompleks. Kau boleh explain tak? Aku sebenarnya kurang, actually tak berapa tahu sebenarnya. Boleh. So kalau nak ikutkan, dia akan siap siagakan lah airport ni ikut penerbangan yang datang masuk lah. Katalah macam KLIA tu kan, tu kira macam wajah Malaysia lah yang dipaparkan kepada dunia menerusi penerbangan yang masuk. Ada banyak syarikat penerbangan daripada negara-negara lain yang datang. Jadi tak naklah buat yang cikai-cikai. Walaupun Subang pun dulu pun mestilah ada minimum yang perlu dipaparkan kepada orang lain. Terminal cantik, lepas tu landasan ada banyak, lepas tu radar pun boleh tengok di darat, boleh tengok di udara. Dan diorang pun tak silap aku ada radar cuaca sendiri kot, yang boleh tengok. Dia tak setepat apa yang kita ada dalam kapal terbang, sebab kita memang scan pakai kita punya beam, kita nampak lah depan mata kan. Diorang punya tak silap aku lebih kepada macam petak-petak, macam petak ni awan, petak ni tak ada awan. Jadi bila dia bagi kita arahan tu macam sama-sama lah, tak adalah tepat. Yang aku tengok Singapura punya memang yang macam okey, ni cantik ni, memang sebiji macam dia ada kat sebelah kita dalam kapal. Malaysia tak tahulah, mungkin faktor kewangan ataupun sesuatu yang seangkatan dengannya kita ada tapi tak semaju itu. So airport-airport yang macam ni biasanya terhad lah. Kalau macam kat Malaysia ni, kalau nak ikutkan KLIA je yang paling maju. Namun begitu, airport yang macam kita banyak gunakan untuk launch ke atas lagi, macam Kota Kinabalu, kita keluar ke Manila, keluar ke selatan China, Hong Kong ataupun Taipei ke kan, pun boleh tahan juga. Mungkin tak semaju KLIA, tapi masih ada terminal yang bagus, masih ada fasiliti, infrastruktur semua yang boleh tahan lah. So itu airport yang bagus dan kurang bagus, tapi masih lagi okey juga. Tapi bagaimana pula dengan yang macam pedalaman ke, yang tak berapa cater kepada international? Yang itu pengalaman aku lah, terbang ke tempat-tempat yang macam tu, tak berapa ada fasiliti sangat lah. Kalau nak katakan ada setengah airport ni, untuk kita pilot terbangkan kapal terbang tu daripada atas turun ke bawah, perlu ada panduan, guidance yang paling tip top sekali adalah ILS. Maknanya memang ada satu line lah yang terpancar daripada landasan tu. Kau ikut je. Kalau kau ikut cantik, sampailah cantik sampai ke
Kalau yang airport yang paling bodoh sekali, dia menggunakan kaedah ni, NDB. NDB ni maknanya ada satu, dia bukan pancaran macam ni, tapi dia sekadar satu titik di alat pandu arah dekat atas tanah yang kita gunakan dekat dalam kapal terbang tu, ada macam jarum lah tunjuk. Jadi dengan menggunakan jarum tu, dengan menggunakan jam, kita time bob, okey, lepas 10 saat belok kiri, lepas 10 saat belok kanan. Tapi dia cuma valid sampai ke mungkin 1000 kaki terakhir lah. Lepas tu kau memang kena guna mata lah, kalau tak nampak bungkus. Dulu normally pakai Twin Otter, Fokker 50 yang fly aircraft kecil yang fly pergi sana. So diorang tak memerlukan, diorang banyak fly visual dan kadang-kadang tak memerlukan peralatan yang canggih untuk nak menjalankan operasi mereka. Tapi selepas tu, masa zaman kita dah start bawa jet masuk ke situ. So pada kita benda tu macam tak advance lah kan. Macam kita perlukan benda tu. Pada kita benda wajib pun. Wajib. Kata sunat muakkad. Wajibul gunah. So macam kalau tak ada sakit jiwa. Geng Fokker, geng Twin Otter, pada dorang ada benda tu. Bonus, tak ada tak rahal kan. And diorang pula lepas wujudnya 737 masuk ke kawasan diorang tak upgrade kan. Mungkin diorang tak upgrade facilities ke apa, dia biar aja macam tu kan. So mungkin jugalah pengalaman yang bagus untuk kita. Kalau tak, kita tak akan dapat pengalaman tu, betul lah. Sebenarnya kebanyakan airport tersebut dah kira up the game sekian lama lah. Kebanyakannya kebanyakan yang mengoperasikan flight itu banyak yang 737-400 lah. Dia tak akan bagilah bebas 330 ke 747 pergi tempat-tempat macam tu. Normally kita, and then 737-400 jugalah yang banyak fly yang buat 4 sektor sehari kan, yang banyak buat lalui weather ni. Dan juga kita lagi banyak fly lah dalam sehari, maknanya lagi banyak sektor kita buat compared to wide body punya pilot kan. Maknanya kerja kita lagi banyak. So bila kerja lagi banyak, kita ni ada tendensi lah nak buat kesilapan, especially kalau tengah penat ke, atas sektor yang dah keempat kan, dah seharian kerja, ataupun cuaca panas hari tu kan. So tapi di sebalik kita ada buat silap disebabkan aircraft kita aircraft yang considered kecil. Kita apa nama tu, buat silap tu kita boleh recover terus tau. Dia I mean betul lah kalau kita nak compare dengan masa flying school. Yang flying school tu lagi kan, kalau aircraft tu kita tolak je thrust reverse tu laju kan. Walaupun 737 ni dia lagging sikit daripada tu, tapi still considered nak compare dengan jet aircraft yang lain, considered dia tak lagging mana lah. So kalau kita ada buat silap, kita boleh recover. Kau boleh huraikan tak benda ni? Macam mana nak recover? Apa maksud buat silap dan recover tu? Faham. Boleh. Kita elok tengok benda ni sebagai sesuatu yang relatif. So 737 relatif kepada 330, 380 ataupun 777, boleh kata lebih kurang separuh aja dia punya size kan. Jadi bila kau kecil, kau lebih agile, maknanya nak ke kiri ke kanan tu boleh buat dengan pantas. Kalau nak kena lawan angin, tiba-tiba ada angin pun boleh lawan dengan pantas. Dan juga pengaruh angin tu terhadap kapal tu taklah sebesar kapal yang lebih besar. Contohnya pengaruh angin terhadap kapal 380, kalau kena tolak ke bawah dengan angin dah kira bungkus satu kan. Sebab kapal tu besar, kepak tu besar, jadi macam kena angin tu boom. Kalau macam 737 tak banyak permukaan untuk bertindak balas dengan angin tu. Jadi itu adalah sesuatu yang orang kata kelebihan lah kepada 737. Dan ini kita, walaupun kita tak nampak pada sesuatu operasi harian dalam situasi yang ekstrim, yang kita biasa nampak dia punya sifat yang forgiving ni adalah daripada segi halaju. Itu yang aku paling perasan lah. Maknanya relatif kepada 380 lah, nak kira nak exaggerate lah kan, bagi perbezaan yang paling besar. Kau nak perlahankan 737 tu macam tu je.
dia banding dengan 380. Kau tarik lah speed brake, lepas tu abang bila kapal dia nak slow ni tak boleh, lepas tu nak kena turunkan gear lagi, lepas tu nak kena level off pula. Tapi macam menara kawalan dah suruh kau turun dan perlahankan kapal. Dia ingat kita macam fighter pilot je kadang-kadang menara kawalan ni, macam boleh dia bukannya ada kat dalam kokpit tu dengan kita. Macam kapal 737 boleh je turun, tarik kuat-kuat. Lepas tu kalau you nak kena drop the gear, nak tambahkan lagi, nak perlahankan kapal terbang, nak turunkan dengan lebih pantas, tak ada masalah. Seperti 380 lah. Kalau nak lawan dengan Fokker ke, nak lawan dengan kapal kita dulu waktu kita flying school tu dah lain cerita lah. So itulah pengalaman aku, dan mungkin aku akan ceritakan pengalaman aku yang paling ketara sekali, which is ada satu approach lah yang aku terbang waktu aku baru start kerja, dan aku terbang dengan kapten yang macam jenis yang macam kau nak buat lah, selagi tak ada apa aku malas nak kacau. So memanglah seronok ada orang macam ni, tapi macam bila kau kapten tu sekarang it's memang okey lah, tapi kau kena tahulah bila kau nak step in, bila kau nak tengok mamak ni apa dia buat ni. So macam aku terbang, aku tak silap aku waktu tu masuk ke Penang kot. Waktu tu inilah guna alat pandu arah VOR. So maknanya kau tak boleh nak pakai alat pandu arah yang ILS yang kegemaran yang aku cerita tu lah. Jadi maknanya kau kena guna otak lah kau nak kira kapal terbang tu tinggi ke rendah. Dan aku ingat rendah, padahal sebenarnya tinggi gila lah. Lepas tu macam bila pusing memang daripada tak silap aku nak dekat 1000 nak masuk 2000 kot tinggi, padahal dah nak pusing masuk landasan lah. Dah kapten tu macam okey kita buat macam ni. So daripada nak tinggi dan nak 2000 tu, bila dah 500 kaki lah dah recover dah. Kira explain sikit pasal tinggi rendah ni kepada audience, takut audience tak faham apa maksud tinggi rendah. Okey, so maknanya kapal terbang dia bila daripada fasa terbang turun sampai mendarat, dia biasanya akan melalui sesuatu yang berterusan. So maknanya daripada path jalan penerbangan turun yang ideal ni, kita tak semestinya terbang macam ni sepanjang masa. Kadang-kadang kita ada tinggi, ada turun, dan ini adalah tertakluk kepada lalu lintas udara, cuaca. Kadang-kadang kita nak elak cuaca, kita tak boleh nak terbang turun terus, kita mungkin kena kekal tinggi sebelum kita kekal turun. Jadi ini adalah bergantung kepada kemahiran juruterbang tersebut untuk kira dalam kepala dia, di samping kiraan komputer yang ada. Sekarang ni dah maju, maknanya komputer tu lagi bagus kan, nak tahu kita tinggi ke rendah relatif kepada jalan penerbangan yang ideal. So waktu aku baru start terbang, aku tak pandai lah benda-benda ni. Lepas tu dapat pula terbang dengan orang yang macam buat suka hati kau. Waktu tu lah aku buat silap lah, tapi akhirnya dapat recover balik lah. Pasal kapal 737, aku rasa kalau aku terbang kapal yang aku terbang sekarang tu, memang dah macam buat benda lain lah. Macam okey, kita batalkan, kita cuba lagi sekali, pergi jauh sikit, sambil kita cuba turun untuk dapatkan balik jalan penerbangan turun yang ideal tersebut. Mungkin korang boleh cerita lah pengalaman korang get into trouble ke, ataupun ada masalah yang kau terpaksa recover waktu korang terbang 737 dulu. Dia maknanya kau nak recover tu it can be done. So tak susah lah. Maknanya pada keadaan kau tengah high kan, maknanya katakan kau high by 2000 masa tu. Between 1 and 2000. But still aircraft tu very responsive. Dia kalau katakan tu Airbus 380 ataupun Boeing 747 memang tak jadi kan, tak jadi dengan berat dia, dengan yalah nak slow down ni nak tak lepas lah kan. And then macam kes aku, masa aku training, aku pernah kau pun pernah cerita benda ni kan. Kan kita ada kita punya throttle tu untuk apa yang Captain Falik sebut itu apa bahasa Melayu? Tuas minyak. Yes. Okay. Tuas pendikit. Okay, jadi throttle ataupun kita punya yang batang tu, thrust reverse tu dia on auto throttle, meaning
terasa kira auto lah, dia akan naik turun sendiri. So masa nak land tu kita kena disengage auto throttle, maknanya aircraft tu ada autopilot, ada auto throttle. So kita disengage autopilot, disengage auto throttle, dan kita land manual lah, kita land manual landing. So pada waktu tu kalau button tepi ni untuk disengage auto throttle, kalau button tengah ni untuk nak button toga ni bermakna kalau kau tekan, kau engine akan automatic naik, and then kau akan kira biasanya kau tekan toga tu sebab kau nak go around, maknanya kau nak cancel kau punya landing tu, kau nak climb balik dan nak cuba try lagi sekali. Dan macam cuba lagi sekali ataupun kau divert ke whatever lah kan. So maknanya ada dua button, satu button untuk disengage auto throttle, satu button untuk nak tekan toga tu lah. Aku masa nak land tu aku tekan toga instead of disengage auto throttle. Dah dekat landing kan, captain terkejut captain, tapi tengah training kan. So captain tu relax lah, dia take over, dan captain Din Fikri lah. Dia take over. Tapi itulah, dia boleh take over and land dengan selamat. Maknanya aircraft tu kau buat kesilapan yang dahsyat macam tu pun pada kau dahsyat lah. Actually pada instructor benda tu benda kecil je. Dia take over, dia land, lepas tu dia gelak. Dia kata, apa kau ni apa? Apa tekan button macam tu macam dia tak ada nak ngamuk sebab pada dia benda tu benda kecil. Kita anggap benda tu benda besar sebenarnya kan. Pada waktu kita tengah training kan. Tapi actually mungkin ada orang lain pernah buat ke benda tu, aku tak tahu lah. Dia benda yang first time kot dia kena kan. So tu lah antara benda yang pada aku paling besar pernah aku buat lah pada training lah, yang menunjukkan aircraft tu nak recover senang lah sebenarnya. Kau Yes, macam mana? Ada pengalaman best? Nak cerita apa? Pengalaman dia macam tak ada anything that is a standout, macam tak ada kot untuk membezakan lain. Model pilot contoh. Dia sebab kadang-kadang aku mixed up yang topik kita 734 dengan apa yang aku terbang sekarang, which is a new generation of Boeing 737. So dalam satu point yang Prof cakap tu, perbezaan antara 737 dengan 380 tu dari segi 737 boleh slow down cepat, ini kurang tepat kalau kita cakap pasal 738. Kerana kapal 738 ni lebih kepada, dia orang namakan dia sebagai mini Dreamliner ataupun mini 777 lah. So kategori dia ialah Delta approach kategori. Kalau orang kepada orang yang tak tahu pasal kategori ini, dia klasifikasikan sejenis kapal terbang berdasarkan approach speed dan landing speed. So makin tinggi landing speednya ataupun approach speed dia, lagi tinggi kategori dia. Macam Jumbo 747 Boeing 747 tu kategori Delta, D, maknanya dia laju landing. Siapa sangka Boeing 737 new generation ni pun sama macam 747 dari segi kelajuannya. Sangat laju masa nak landing. And surprisingly Airbus 330 kategori C lagi rendah daripada tak surprisingly. Prof, berapa 380 punya kategori? Samalah C. Lagi mengejutkan. Lagi mengejutkan. Aku just nak tambah is 747 biasanya kategori C, tapi kalau dia berat dia akan dia punya approach speed tu akan crossover lah ke D. Aku rasa aku pernah beberapa kali je. Biasanya cargo first leg cargo memang kau bawa minyak lebih sikit, kau bawa cargo banyak, kau akan masuk lah kategori D tu. Setuju. Tapi itulah kira itulah in a way macam cadet-cadet yang sekarang ni dapat mendedahkan diri mereka kepada probably flying wide body lah in the near future, sebab dia terbang kapal terbang 737 new generations ni, it resembles the actual wide body aircraft with a albeit certain difference lah. So yang benda maknanya dia dah macam aircraft wide body, beza aisle dia satu tu je lah. Yang misalnya benda lain tu dah macam almost macam white body lah sebenarnya. Operasi penerbangan dia juga ada snow operation, salji. Lepas tu dia rated untuk terbang cross ocean, merentasi lautan besar.
which sebelum ni kapal terbang kecil ni selalunya tak ada rating tersebut, selalunya sebelum ni lah historically. Itu yang kita terbang lah dulu. Amir ada cerita dia pergi Narita, betul tak? Tempat yang bersalji. So maknanya satu dah macam beza dia size je lah kan. Ada one aisle. Size sekejap pada aku dah almost ni kan. Betul lah Pak kata aku cerita dia. Dia macam ada bukanlah, dia macam dilema lah untuk mengatakan dia, sebab dia by essence tak serupa macam narrowbody sangat. Inilah pilot union dari pelbagai syarikat pun argue benda ni, sama ada betul nak meletakkan Boeing 737 siri 800 ataupun new generation ni macam tak sesuai untuk letak sebagai narrowbody, kerana dia punya all up weight semua tu tak reflect kan kira historical definition of narrowbody ni, tak menepati berat yang 738 bawa sekarang. So dari situlah muncul kadang-kadang union ada minta naikkan gaji mereka bukan terbang mere narrow body yang normal-normal yang macam dulu punya. Kira 738 ni kira macam wide body juga in a way, dengan perbezaan-perbezaan yang tertentu lah. So jadi nak buat cerita, nak jadikan cerita tak tercapai lah apa yang serata dunia ni nak cuba minta ni. Tapi kita yang pilot yang terbang kapal terbang tu sekarang tahulah yang apa karakteristik dan sifat-sifat kapal terbang tersebut. Dan dia tak sama langsung lah dengan kira kapal terbang 737 siri 400 or what we call now as classics yang kita pernah terbang dulu dalam topik kita. Boleh aku nak tanyalah, sebab kalau ikut aku lah, equal work, equal pay. So kenapa dalam fleet yang narrow body dengan wide body, apa yang kelebihannya wide body ni sehingga dia dibayar lebih? Kalau kerja dia sama, katalah jam bekerja dia sama dengan narrow body akan lagi banyak buat flight, akan lagi banyak buat take off dan landing, akan lagi banyak buat approaches. So kenapa dia wajar dibayar kurang daripada wide body? So pada aku equal work, equal pay. Tak adalah, in fact kalau kau wide body tu, kebanyakan jam bekerja yang kau buat ada dalam cruise. So kau punya beban kerja tak sebanyak beban narrow body. Kalau kau ding dong narrow body tu memang kalau kau buat, kau kira fasa penerbangan yang mana yang paling tinggi beban kerja adalah waktu take off dan landing approach. So kau lagi agree narrow body dapat lagi tinggi bayaran lah? Macam tu? Aku would stop at equal work, equal pay. Maknanya untuk setiap jam bekerja yang dilakukan oleh narrow body patutnya dibayar sama dengan jam yang dilakukan oleh wide body. Sebab kemahiran yang diperlukan dan beban kerja yang dijalankan mungkin benda ni yang kata piramid atau hierarki dalam ni kot, dalam union. So inilah yang aku nak cerita pengalaman aku lah sebab aku dah terbang dengan bukan saja pilot kita, adalah yang daripada orang katalah union yang aku perasan lah yang paling dahsyat dia punya union, pilot US. Macam union daripada legacy macam United kan, which was the Boeing Aircraft Company itself probably, Delta apa semua tu. Memang orang yang dah ada kat atas, dia reka sistem tu untuk membuatkan dia naik daripada orang yang kat bawah. Dan dia akan cerita kat orang yang kat bawah, satu hari nanti kau sampai lah atas, satu hari nanti dah sampai lah atas. Padahal dia retire 60 kan, dia simpan je lah gaji dia, pangkat dia semua sampai dia belah. So dia dah umur 50 pun belum jadi kapten lagi kan. So memang tak adil lah kat situ. But you know, you could at least make it better with the pay. Katalah macam vacancy tak ada, so kau tak boleh nak offer command ataupun training position kepada orang yang kat bawah. So kau boleh at least buat lah equal pay for equal work untuk ni. So inilah yang membuatkan kebanyakannya, aku tengok sebelum aku belah daripada Malaysia sendiri, orang antara sebabnya orang belah pergi low cost adalah macam, kalau aku nak start bawa kapal yang kecil, might as well aku earn gaji yang lagi banyak untuk buat benda yang sama. Itulah yang aku perasan.
Dia tak payah ambil. Rupanya tak ada orang lain nak komen. Tak ada. Tak ada. Ya, aku boleh komen satu je kat Prof cakap. Kalau lah benda tu equal work, equal pay semua, aku sangat bergembira lah kalau ada tu, sebab ini akan benefit aku sebagai neurobody intern lah yang bekerja keras tu. Okay. Kita pun nampak macam ni lah, macam even kalau bukan aviation pun dunia luar kerja office kan. Kalau kau manager, kau punya kerja lesser, kau kerja maybe sign je kan, and then macam meeting kau jadi apa, ya kau banyak delegate kerja kan. Kau ada ni, kau suruh kau punya staff kerani buat. So kalau ikutkan tempoh bekerja, jumlah bekerja, kerani tu buat kerja lagi banyak daripada manager. Manager cari lag banyak macam arah-arah orang, tapi gaji manager macam berganda-ganda lagi banyak daripada gaji kerani tu kan. So kalau nak ikutkan pasal tu, macam tu lah kot memang sistem dunia kerja ni dibina kan. Bila kau bos, yang aku boleh cakap pasal tu adalah manager boleh buat kerja kerani kalau diperlukan, tapi kerani tak boleh buat kerja manager kalau diperlukan. So oleh kerana dia is more valuable lah. Tu je lah. Yep, betul. Tapi kalau ikut betul-betul boleh ke manager buat kerja kerani? Macam kan? Kalau dia dah lama is tak he mengalami, willing to do it? Yes, it's the matter of willingness lah. But can he do kan it? Kita pilot diberi gaji yang sangat banyak, tapi yang buat kerja semua ni, yang menolong kita ni, dari ticketing sampai ke batch handler, sampai ke ground engineer dah buat kerja memenatkan tu. Tapi yang orang kata dapat gaji banyak, pilot juga. Adakah ini boleh dianalogikan sebagai situasi yang sama dengan manager tu juga? CEO dapat gaji banyak daripada manager biasa dan employee lagi bawahan? Pada pendapat aku, sebab tak semua orang boleh buat kerja yang kita buat. Itu yang aku perasan lah. Aku boleh dump it down sebagai satu responsibility yang besar lah bagi pihak kita. Sama seperti CEO sebuah syarikat yang any big decisions akan determine the lifeline of the company, the survival, undergoing through various situation, ever changing world. Mungkin kita pilot pun dari satu segi pun mempunyai responsibility yang sangat besar lah. Boleh dianalogikan dengan CEO tersebut. Okay. Tapi kita dekat company lama kita, masa masuk tu dia setiap batch akan dapat seniority number. So ada setengah situasi mungkin batch yang berlainan, tapi maknanya flying school berlainan, tapi dapat seniority number yang sama. Maknanya bila masuk, katakan dia nombor seniority number dia 600 contoh. So batchmate dia semua 600 seniority number. Apa pentingnya seniority number ni? Untuk kita nak naik pangkat ataupun kita nak naik nak upgrade kita punya kapal terbang. So maknanya from there dia akan ambil siapa paling senior akan dapat priority untuk pergi ke kelas ataupun kursus kenaikan upgrade kapal terbang ataupun kenaikan pangkat. Kalau dia katakan, kalau dia nak kan, katakan kita dari 737 ada kekosongan dekat wide body Airbus 330 ataupun Boeing 777 ataupun Boeing 747 pada ketika tu, siapa yang paling senior akan dapat priority lah untuk nak bid kekosongan tu kan. Tapi diorang tak wajibkan senior ni bid. Terpulang pada dia nak bid. Kalau dia tak nak bid, sekali dia lah dia nak stay kat 737, dia tak nak pergi wide body, up to him lah kan. Tapi apa-apa hal pun dia punya turn kalau nak bid dah tiba kan. So katakan senior-senior ni tak nak bid. Dia tak nak bid. Katakan ada kekosongan dekat Airbus 330, tapi dia tak nak bid. Tak suka lah. Bukan dia seorang. Kawan-kawan dia pun semua tak nak bid. Yang seniority sama. Semua sama tak nak bid. Asyik pergi India je. Tak tidur malam. Pada ketika pada waktu tu, apa yang berlaku? Kalau tak nak bid, apa yang berlaku? Sekejap, first aku nak cerita sikit sebelum kita go through situasi tersebut. Mungkin nak edit sikit daripada apa yang Cap cakap sebagai penambah baik.
setiap kali ada pembukaan dalam kapal terbang yang lebih besar sebut, mereka sebenarnya akan buka macam pening lah, macam pembukaan tawaran kerja di katakan kapal terbang 747 747. Sesiapa boleh bid, tiada diskriminasi, sesiapa saja boleh bid. Yang paling junior, yang tengah cadet pun boleh bid sebenarnya. Tapi selepas bidding tu semua nama akan dikumpulkan dan mereka akan melalui proses penapisan daripada badan pemilih ataupun promotion selection board yang terdiri daripada chief pilot, union pilot nak menjaga kebajikan pilot, mungkin dari HR, human resource ataupun planning, crewing department, semua akan bermesyuarat dan mereka selalu akan menentukan by essence mana-mana company pun siapa yang paling layak lah dapat, betul tak? Kalau untuk pilot, siapa yang paling layak selalunya? Aku, korang semua, kita orang fly A ke B dengan selamat, kita orang tak sama-sama, tak ada insiden dan sebagainya. Macam mana nak tentukan siapa yang lebih baik di antara kita? Sebab itulah aku rasa pentingnya ada rujukan ataupun guidance on the master seniority pilot list ataupun kita punya nombor seniority. Ramai orang petikai kenapa ada seniority list lah, pilot, senior, junior apa semua tu. Ini salah satu sebabnya sebab ni untuk guide kan untuk guide kan promotion seseorang pilot ataupun semua orang pilot ni mengikut seniority. Sebab apa? Katakan kita semua performance, macam mana kita nak gauge performance kita sangat kan? Kita kita menjalankan tugas kita dengan baik. Kalau tak ada report semua tu, kira kita telah menjalankan tugas kita dengan baik sebagai pilot. Betul? Dan apa yang membezakan kita, mungkin ada seorang antara kita nak katakan nak lompat nak naik cepat sikit, dia selalu melawat office lah, tanya-tanya boleh tak saya naik apa. Contohlah, dia pergi ke office, dia katakan kalau ada opening ni, alah bagilah saya dulu. Ni contoh je, mungkin tak berlaku langsung pun. Nanti naik stop dapat oleh-oleh. Katakan dia bagi macam tak apa, saya akan jaga, saya dapat promoted semua, saya akan jaga office baik-baik semua tu. Office tak dengar benda tu. Sebab apa? Mereka melalui seniority punya list. Sebab kalau dia punya performance lebih kurang sama dengan orang lain, dia akan revert to seniority punya list. Kita tak cakap pasal merit tau. Merit ni kira zaman sekarang ni benda yang lain. Katakan pilot yang junior tersebut bekerja dalam office dan contribute a lot to the company berbanding dengan katakan aku yang just fly dengan sebaik-baiknya nak tolong company. On top of fly sebaik-baiknya, dia tolong company lagi, spend masa dia berjam-jam di office dan tolong katakan safety department, fleet office semua. Kalau ikut sekarang, dia ada merit untuk kira dapat tu. Balik kepada promotion sistem baru ni tadi. Ini sekarang sistem baru. Tapi walaupun sekarang ada sistem baru, mereka masih lagi secara asasnya respect the seniority list as a guidance. Bukan mereka akan follow 100%. There will always be exceptions di mana katakan seseorang tu berbakti lebih lah kepada company semua, dia akan dapat dululah. Tapi yang nak macam yang pada zaman kita dulu-dulu yang nak mencapai topik kita hari ini, dia melalui seniority list dan aku hanya nak menyatakan pentingnya seniority list tu sebab pilot ni susah kita nak gauge macam KPI lebih daripada lain. Semua orang by essence sama saja performance. So seniority list yang membezakan kira kita lagi berpengalaman ataupun tidak. Ini bukan nak kata kita lagi power daripada junior, tidak. Dia just nak tangga tu, dia nak mendahului siapa yang join airline dulu. Loyalty. It's loyalty. Biasanya memang kebaikan company memang macam tu pun. Siapa senior dia dapat priority kan. Tak sangat lah. Tapi adalah beberapa company yang stick to this seniority list religiously. Yang Yazran cerita tadi tu, between the old system and sistem baru, di mana dia punya lubang-lubang untuk katak melompat celah-celah dan lebih ke langkah kawan dia adalah the downgrading of the union from an active enforcer to a participator status. Dulu union macam apa hal ni? Apa hal kau nak langkah kawan kau? Tak boleh. Sekarang ni macam oh ya ke? Langkah kawan dia ke? Janganlah. Nah pisau je. Janganlah langkah kawan, tak baik lah. Tapi kalau kau buat tak apalah. Okay, so, balik tadi. Okay, so katakan
ada opening tu kan. Lepas tu senior ni semua tak nak. And then orang junior yang bawah satu level nanti pun tak nak. Semua tak nak beat. Jadi maknanya tak ada siapa pun nak beat. Kosong kan. Even junior pun tak nak beat. Benda tu kosong. Tak ada orang nak. Tak ada orang nak. Macam mana tu? Memang kira fleet hampas lah. Macam kita cerita lah, a hypothetical fleet yang pergi tempat yang tak best, kerja pergi balik malam aja, terbang tengah-tengah malam kan. Nampaknya lepas tu orang bandingkan tu dengan kapal terbang yang pergi Rome, pergi Zurich, pergi Los Angeles. Wah, tak nak lah yang tu kan. Kata white body apa, terbang dindong-dindong ni. So tak ada orang nak kan. Kelemahan fleet tersebut pada ketika itu juga, we were heavily depending on meal allowance masa tu, betul tak? Sezaman dulu malam terbang malam tak ada duit. Tak banyak duit sangat productivity kalau kita nak cakap sebagai co-pilot punya productivity. Of course lah, kira on average pilot ni above average lah daripada katakan gaji-gaji colleagues dalam company dalam company tersebut. Katakan colleagues kita yang kerja ground ke, memanglah kita lebih. Tapi kalau ikut productivity as a white body pilot tu, kira tak banyak lah berdasar flight pattern yang kita terbang tersebut. So we heavily rely on meal allowance. Night stop yang best, katakan dapat Istanbul sekali setahun tu, katakan white body tu, itu kira dah kaya habis dah. So it's a big turn off untuk ramai orang yang senior, untuk kira kalau turn dia dah sampai nak beat, kenapa dia nak apply, kira dia dah seronok terbang kapal terbang 737 ni katakan, dah selesa, kenapa dia nak pergi satu boundary atau territory yang dia tak biasa dengan, and then pattern-pattern yang tersebut yang tak mendatangkan gaji yang lumayan, penat hasil dia kalau dia training, lepas tu ended up dia dapat lifestyle yang tersebut. So that's why dia orang tak apply lah. Okay. Jadi berbalik kepada kita, soalan aku tadi, kosong. Aku nak jawab ni. So I think sesuatu yang missing lah daripada kita punya cerita seniority tadi, dan tawaran-tawaran untuk upgrade you punya fleet daripada narrow body ke wide body, keperluan yang selain daripada seniority yang diorang tengok adalah hours, jam bekerja. You memang kena terbang banyak ni baru you dikira macam boleh mampu lah naik ke sini. So berbalik kepada hours dan seniority. So seniority, kalau semua orang nak, dia akan kira seniority yang paling ni yang ada hours lah. Hours tak kisahlah minimum ke ni. Tapi sekarang ni senior semua tak nak, so dah tak peduli lah. So sekarang ni the other requirement is hours. So siapa yang ada hours minimum untuk naik dengan seniority yang paling kurang, maknanya dia lah yang paling junior yang ada hours, you yang terpaksa naik ke atas. Sebab nak tak nak, company nak jugalah pakai pilot untuk terbangkan kapal terbang tu. Tak kisahlah best ke tak terbangkan kapal tu ataupun tidak. Itulah. Aku dipaksa cik. Kau dipaksa, aku terpaksa. Kau dipaksa, aku terpaksa. Siapa lah nyanyi? Fuzia Latif. Screen is coin. Oh screen. I think screen kot. Aku confuse nama doang. Ya, Hina sangat yang tu lah. Ya. Spoon. Aduh. Bukan spoon ke lagu tu? Tak, bukan spoon. I think screen. Screen. Anyway, tangent over. So because the seniority doesn't matter anymore, and it is actually counted in the other side, from the back side of the seniority curve. From the reverse side, proses ini dinamakan reverse seniority. So orang yang paling junior, yang ada minimum requirement, you naik. Dan aku kena. Aku kena. Semua kena lah. Kau pun kena kan? Korban. Semua kena kan? Kenapa? Semua kena kan? Bukan aku sama dengan kau ke naik sekali, terpaksa naik sekali. Mak kau dah tahu kau beat. Tak tahu. Kau dipaksa aku aduh. Takkanlah nak beat. Masa baru kita semua lebih walaupun aku senior sikit daripada korang, kita semua lebih kurang sama aja. 1 tahun aja masa 73 lebih kurang. Setahun lebih sikit.
Lepas tu macam baru duk shock, kita duk cerita dalam siri-siri podcast sebelum ni pasal night stop best. You know, setiap station kita ada kawan, ada orang ada girlfriend, setiap station tu nak apa bawa dia orang berjalan-jalan. So, itulah memang siapa nak beat kan pada ketika tu. Kita semua tengah happy dengan live tu. You know, kita macam landing baru je smooth setiap kali. Konon lah alasan kan, tapi belum smooth lagi pun. So kita so called smooth lah. Cuma nak kata macam kita pun ini cultural jugalah. Kita pun diberitahu berita yang tak enak jugalah tentang alamak malas lah kalau kita naik kapal sekian-sekian tu wide body tu kau akan kerja macam labor macam buruh paksaan, kerja bawa katakan India flight, Bangladesh flight balik hari saja macam tu. Kita tak ada nak stop hotel-hotel best semua. Kira benda tu bermain di fikiran kita dan kita masa tu alhamdulillah lah kita junior tak akan naik pada ketika tu. Kita lupa bahawa senior kita pun tak beat benda tu. Aku waktu tu aku tak beat bukan sebab aku tak nak, tapi sebab aku rasa kalau aku beat tak ada guna sebab aku junior. Aku kalau nak naik white body aku okey je pada waktu tu sebab aku tak tahu pasal yang kau cerita tu Yas. Pasal keburukan Airbus 330 aku tak tahu. So aku tak expose dengan benda tu. Jadi bila one day tu mula-mula dapat email tu, kira aku excited sebenarnya. Aku tak ada pun pandang benda tu negatif. Cumanya aku cuak sebab aku tak ready. Aku tahu aku rasa memang aku tak cukup matang untuk naik white body sebab dengan pengalaman masih sikit dekat 737. Yang kita Rafi semua kita ni kalau ambil kira dari tarikh kita habis training dekat 737, from tarikh tu sampai kita kena masuk Airbus lebih kurang setahun setengah lah kan. On average roughly semua orang setahun setengah lah kan dari tempoh habis training sampai ni kan. Sampai kita kena reverse seniority tu. So bila dapat tu aku excited sebab aku dapat tahu lepas tu yang kita dah jadi white body, gaji naik banyak. I was going to come to this. Sorry. Dia benda tu sebab aku tak tahu pasal benda yang kau cakap tadi pasal apa kena buat India lah. Aku nak betulkan sikit Cap punya cakap benda tadi. Aku mungkin Cap salah faham, ingat aku dengan Prof ni tak looking forward 330. Sebenarnya I was looking forward as well. Looking forward? Okay. Despite having all of the nightmare grandfather stories about certain fleet for this matter 330 Airbus 330, kita orang muda, kita nak progress. We are up for the challenge. And then furthermore, and walaupun aku tak sangka kita naik junior, kita junior terpaksa naik tersebut, aku nak mention kat kau yang aku look forward juga 330. Cuma I was gonna be more happy if I were to bid for katakan Boeing 777 atau Boeing 747. Itu maksud aku bila aku cakap yang aku tak bid tu, yang kau ingat aku bid. Kenapa aku nak bid kalau ada pilihan antara tiga tu? Kenapa aku nak bid yang sacrifice kan bid? Dan masa tu kita diberitahu kita boleh bid macam satu kali ke dua kali. Takkan kita nak bazir. I think you ada freeze lah. You ada 2 year freeze or something. So that's why aku tak nak bid. And lah benda tu yang despite okay kau tak didengarkan cerita tu, tapi aku diberitahu lah, alah tak payahlah naik apa semua tu. Tapi jauh dari sudut aku, kalau aku dapat alhamdulillah juga sebab yang Prof akan ceritakan kebaikan dia sebentar nanti. Just to summarize lah apa yang Yazran cakap, and just speaking for myself, tak bid bukan Airbus. Tak bid for Airbus bukan sebab tak suka Airbus, tak bid Airbus sebab suka 777. Macam tu lah. Prefer that particular fleet lah, not like have anything against Airbus. But as I was later to find out, and in retrospective tengok ke belakang, benda yang aku sebenarnya paling tak suka pasal Airbus bukanlah kapal terbang dia, tapi tenaga pengajar. Itulah yang aku paling benci lah sebenarnya. Don't have to cut it, I don't care. Aku dah tak ada dah kat situ pun. So
that is the thing yang aku rasa macam that should have changed, you know. And eventually dia berubah pun kan. So baguslah. And ada silver lining lah dalam reverse seniority ni, sebab lepas kita semua dah naik Airbus, eventually dah tutup dah ruang nak naik wide body. 777 apa semua dah bungkus lah. So macam semua orang macam Airbus kalau tak kau takkan dapat gaji wide body pun. So lepas kita naik tu, not too long after lah, ada a scrum untuk naik 330. Lepas tu dah tak ada, that's it. If you're in the narrow body, siapa yang join like a year or so after kita naik 330 tu, kalau you nak wide body, you kena belah daripada ni syarikat tu. So tu yang ada pergi Oman or something like that, just to macam nak merasa 777 ke apa. Ada yang datang sini, datang Dubai pun sama juga cerita dengan aku. Aku 73 4-5 tahun lah, macam I couldn't imagine that. Sebab aku setahun 2 bulan je aku rasa paling lama pun. So macam korang pun kan yang cerita apa, paling lama pun setahun setengah. Tapi diorang sampai 4-5 tahun. Tapi macam tengok, I mean, what you gauge of your life is what you see in other people juga. Macam kau tengok, Mamat ni macam umur tua sikit je daripada aku, tapi sekarang dah macam wide body, sekarang dah command, sekarang dah ni, sekarang dah tu. So bila kau tengok benda macam tu, macam you know, I want something more lah. And orang-orang macam tu eventually belah lah. So itulah dia orang, pada aku lah silver lining lah kena reverse seniority naik 330. Dengan kenaikan tu juga, you fly longer routes, and then hours pun kau clock in lagi banyak daripada dekat 737. So you lagi marketable lah. And then bila hours lagi banyak, later on kau punya stage, kau akan naik captain lagi cepat kan. Kau akan jadi captain lagi cepat sebab hours kau dah cukup, kau sampai dulu hours tu kan. So benda-benda macam tu sebenarnya, kita naik awal tu ke wide body is actually memang bagus lah sebenarnya. And then memang lah orang kata route tak best, tapi lantak lah kan. Kau dapat naik pada usia 22, 23. Yes, 22, betul, 22 nak masuk 23. Sorry 21 nak masuk 22. Wide body pilot kot at 22 So maknanya okay, pasal gaji kan, kau ingat berapa banyak kita naik? 5,000 kan? Bahagia weh. Gila kau. Terkejut aku kan. No, okay, kita kan. Masa tu basic naik 5,000 weh. Tu lah. Aku tak boleh nak ni lah. Tak boleh. Sampai sekarang tak boleh nak ni. Tak sangka. Pada usia 20, kalau aku 21, kau 22 lah kot time tu, lebih kurang. Nak masuk 23 lah. Lebih kurang. Tapi the bottom line is kebanyakan kita para junior yang terpaksa naik ke wide body pada ketika itu hanya melalui usia awal 20-an. Jadi you know, berdasarkan gaji yang kita dapat ni, okey lah, 5 angka lah pada ketika itu. Jadi pada usia tersebut dapat 5 angka sangat mengejutkan lah. Dan tu lah lagi merepek lah lepas tu kan. Kau beli kau spending kan. Itulah yang kau cakap, yang lagi cepat jadi captain point tu. Aku sebenarnya tak terfikir langsung masa first officer tu, because kita tahu that was gonna come kalau kita just lalu the process saja. It turned out that Airbus 330 tu bukan jenis kapal terbang terakhir kita, fleet terakhir kita kan. Kita ada beberapa lagi tempat. So I was anticipating a long journey of excitement dalam airline sebelum jadi captain. I was not looking forward macam nak ambil jam banyak dan turun captain terus lah pada ketika itu. Kau tengok contoh sendiri sekarang lah. Sekarang ni kau tengok siapa yang umur-umur bayi-bayi kita yang tak masuk pilot lepas SPM atau lepas matrik, dia habiskan belajar sampai degree, dah habis degree baru apply, end up sekarang kau boleh nampak sendiri, kau punya co-pilot sekarang ada yang lagi tua daripada kau, ada yang muda sikit setahun, ada yang sebaya, menunjukkan yang orang masuk sebenarnya later daripada kita kan. And then they miss the window, they miss the boat kan, they miss the window, the window opportunity untuk naik wide body cepat. Waktu kita tu we were there at the right time untuk naik cepat. Dan from there kau boleh nampak sekarang lah, kau captain 737-800
Dan sebelum ni kau dah fly wide body macam-macam aircraft, tapi diorang tak pernah fly wide body pun. Yang kau punya co-pilot yang sebaya dengan kau. So kat situ nampak lah kan kelebihan pada waktu tu sebenarnya. So yang mendorong dengan apa terjadi sekarang ni. So beruntunglah, considered nasib baik lah kan macam ni. Alhamdulillah. Tu apa perasaan korang bila nak tinggalkan 737 tu? Korang sedih ke happy sebenarnya? Siapa nak dulu? Prof start kot. Okay, so selama setahun 2 bulan dekat 737, aku rasa antara kenangan yang paling manis lah daripada aku mula bawa kapal terbang sampai sekarang dah 15 tahun. Memang tu lah yang macam kita antara yang aku paling cherish lah. Kenal kali pertama pramugara dengan pramugari, lepas tu terbang buat kali pertama di dalam persekitaran airline, terbang pergi tempat-tempat dekat Malaysia yang macam tak terbayang aku nak pergi. Tak ada pun waktu aku kecil-kecil dulu, apa kata kalau aku terbang masuk Bintulu ke, masuk Sandakan. Bukanlah pasal dia, bukan pasal cerita tadi, ni cerita pasal terbang for the sake of terbang pergi tempat tu lah. So benda-benda tu semua aku rasa memperkayakan aku sebagai seorang juruterbang dan juga sebagai seorang manusia, dan memang memberi persediaan lah untuk ke tahap yang seterusnya. Dan tak banyak lah yang aku rasa aku regret lah. Memang hampir semua 100% masa aku dekat 737 tu aku rasa happy lah. It is a enriching experience, to borrow Malaysian Airline punya punya term lah, enriching experience. So silakan. Aku tak tahu aku nak katakan dia, mungkin aku sedih, tapi kesedihan aku tu macam dah diambil alih. Orang kata dia ambil alih oleh aku punya excitement. Bittersweet lah katanya. Nak naik ke 330 tu macam dia cuak tapi tak sabar, and then excited, and then tak sabar dengan pengalaman tu lah kan. Tapi hakikatnya sebenarnya mungkin aku tak ready kot tu sebenarnya. Kematangan tu untuk dalam pengalaman, kematangan dalam airline tu secara jujur pada waktu tu tak ready sebenarnya. Tapi so, aku kalau untuk ni. If you had it your way, berapa lama lagi kau nak sebelum kau belah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun baru aku rasa yakin nak naik ke 330 lah. Tapi dah kena review seniority, dan aku try my best and tried very very hard lah untuk, and it was like out of all aku punya selama 15 years flying, that is the toughest stage yang pernah aku lalui dalam training aku lah, which is like that was the stage yang aku rasa nak give up flying. Maknanya betapa bencinya pada stage tu kan. Mula excited, dah masuk tu. So maknanya awal-awal tu aku punya excitement tu override aku punya ni aku punya kesedihan nak tinggalkan 73 tu. Sedih-sedih tapi more sebab excited. So and aku tak tahu apa yang aku akan hadapi kemudian pada waktu tu. Sama. So, kau ya? Probably not. Tak kot ya dah. Baca. Excited kalau bila dah dapat tu. Mungkin macam rasa cita-cita aku nak pergi itu tergendala ataupun US sebab dapat tawaran kena reverse seniority ni. Tapi aku berhubung dengan sesiapa yang dapat. Aku tak tahu macam mana Cap boleh tahu aku dapat kelas tersebut. Dia call aku dulu. Lepas tu dia beritahu siapa nama-nama lain, so aku call semua orang yang lain, kawan-kawan kita yang dapat kelas yang sama dengan kita. Sebab I realise that it's gonna be a different journey bila kita masuk conversion. Maybe Cap tak pernah dimomokkan dengan cerita hantu, cerita nightmare pasal A330 ni. Tapi aku diberitahu. Jadi I took a step in making early preparations for 330. Aku kebetulan nak katakan sedih meninggalkan 734 tu
macam tak sempat nak rasa benda tu macam home sangat tau. Aku merasakan tempat tu lebih kepada macam hotel kita naik stop. Kita duduk dan enjoy time hotel, dan bila tiba masa untuk check out, kita check out masa tu. Kita nikmati segala naik stop tersebut, pergi tempat merata-rata, kenali hotel staff, kenali colleague, pergi gym dan sebagainya. Macam Kidir memperkayakan, Prof memperkayakan ilmu semua, aku juga memperkayakan bank account aku jugalah semasa di 73400. Jadi itulah. Aku pun mungkin satu lagi point, aku kebetulan pada bulan terakhir aku terbang di Boeing 737-400 sebagai seorang pembantu juruterbang. Kebetulan aku terbang dengan semua kapten yang pernah terbang Airbus 330 semasa dia orang dulu co-pilot. So dia orang cerita jangan risau apa semua tu. They gave a really calming influence tau. You know, this sort of benign communication. So he was even telling, okay kau punya, dia cerita siap-siap, landing gear ni yang dia tengok Airbus ni kecil lagi daripada ni, better kiri. Dia ceritakan white light concept. Semasa lepas kita dah start engine, kita hanya tak nampak lights out concept, white light pula. Kira kita dark cockpit concept. Kita tak ada macam kena hafal fuel pump on lah apa semua tu, tak ada. You know, just make sure that all the lights are extinguished just before take off. Salah satu dia cerita polisi-polisi yang buatkan aku rasa takjub dengan polisi well before I entered Airbus myself. So itu mungkin rezeki aku kot terbang dengan captain tersebut, timing tersebut kan. Jadi I was really looking forward to Airbus. So that was my experience lah. Dan kita nampak yang kita semua memang looking forward nak pergi Airbus. So before we knew. Untuk tahu before we knew, yes. Dan untuk tahu kisah kami di Airbus 330 dan macam mana training dia. Dan kali ni memang training bukan sebagai cadet lah, tapi training sebagai first officer. Dan masa akan datang kami akan ceritakan pengalaman training di Airbus 330 dan juga cerita kat Airbus 330. Jadi untuk 737 setakat sini saja cerita kami. Jumpa lagi pada masa yang akan datang dan teruskan bersama Jom Take Off.